Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul di Dewan Pengajian kita ini bagi kita mengikuti satu sesi perbahasan ilmu pada membahaskan ringkasan ke atas kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab kita ini, hadirin dan hadirat, diringkaskan oleh Al-Ustaz Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Ringkasan ke atas kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Syamsuddin Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Syamsuddin Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan pada malam ini kita akan menyambung perbahasan yang kita terhenti pada 2 minggu yang lepas, iaitu di bawah tajuk Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil aidain. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil aidain. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 hari raya, pada 2 hari raya. Dan kita maklum bahawasanya Al-Aidain di sini merujuk kepada Aidul Fitr, hari raya puasa, dan juga Aidul Adha, Dan pada malam ni perbahasan kita masuk kepada kata-kata daripada penulis kitab rahimahullahu rahmatal abrar. Beliau menyatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu qabla khurujihi fi 'Idil Fitri tamarat wa ya'kuluhunna witra. Terjemahannya, hadirin sidang jemaah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda keluar ke masjid ataupun sebelum baginda keluar daripada rumah baginda pada hari raya puasa, baginda akan makan beberapa tamar terlebih dahulu. Nabi akan makan beberapa tamar terlebih dahulu. Dan jumlah atau kuantiti tamar yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam angka ganjil, wa ya'kuluhunna witra. Jadi boleh jadi sebiji kurma atau 3 atau 5 begitu. Jadi ia dimakan dalam bentuk witir, dan witir adalah ganjil. Maknanya sebelum Nabi, dikatakan sebelum Nabi keluar rumah pada pagi raya puasa tu, Nabi akan makan terlebih dahulu. Dan ini sebenarnya masuk akal dan ia logik, kerana hari raya adalah hari kita baru lepas daripada berpuasa. Maka sebab itu Nabi makan sebelum solat raya. Begitu. Nabi makan sebelum solat raya. Dan ini berbeza situasinya dengan solat ataupun dengan Aidul Adha. Dikatakan di sini, wa amma fi Aidil Adha fakana
la yat'amu hatta yarji'a minal musalla fayakulu min udhiyatih. Fayakulu min udhiyatih. Adapun pada hari raya korban, di sini Aidul Fitri, kadang-kadang kalau tuan-tuan perasan, orang kita terjemah hari raya fitrah. Betul atau tidak? Kita biasa dengar orang terjemah hari raya fitrah. Tetapi sebenar terjemahan yang lebih tepat, Aidul Fitri merujuk kepada hari raya puasa. Hari raya puasa. Kerana fitr di situ adalah kita berbuka daripada puasa. Aidul Fitri. Manakala Aidul Adha, terjemahannya yang tepat adalah hari raya korban. Hari raya korban. Walaupun tak dinafikan, ada juga orang panggil sebagai hari raya haji. Tapi kalau terjemahan secara langsung, Aidul Adha merujuk kepada hari raya korban. Dan dikata di sini, Nabi SAW pada hari raya korban, baginda tidak makan kecuali setelah baginda pulang daripada musalla. Dan disebut oleh Ibnul Qayyim, istilahnya di sini adalah al-musalla, al-musalla. Hatta yarji'a minal musalla. Dan kita telah sebutkan dahulu pada 2 minggu yang lepas, bahawasanya dalam kitab-kitab fiqh, hadirin sidang jemaah, tempat solat ni ada 3 disebutkan. Yang pertama adalah masjid jami'. Yang pertama adalah masjid jami'. Dan masjid jami' ni apa makna dia? Masjid jami' adalah masjid yang didirikan padanya solat 5 waktu serta solat Jumaat. Kalau ada solat 5 waktu dan ada solat Jumaat dilaku di situ, maka ia adalah masjid jami'. Masjid jami'. Manakala yang kedua adalah istilah masjid, yang mana istilah masjid ni dilakukan padanya solat 5 waktu sahaja tetapi tidak Jumaat. Maknanya solat 5 waktu dibuat di situ, tapi solat Jumaat tidak di situ, maka ia dinama sebagai masjid. Manakala yang ketiga adalah musalla. Dan musalla di sini, di dalam hadis, merujuk kepada tanah lapang. Merujuk kepada tanah lapang. Jadi di sini Ibnul Qayyim dia kata, fakana sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam, la yat'am hatta yarji'a minal musalla. Baginda tidak akan makan sehinggalah baginda pulang daripada tanah lapang. Dan fayakulu min udhiyatih, dan baginda makan daripada sembelihan korban baginda sallallahu alaihi wasallam. Sembelihan korban baginda. Dan kita tahu sebenarnya waktu bermula sembelihan adalah setelah kita selesai solat raya. Betul atau tidak? Jadi kita lakukan sembelihan selepas selesai solat raya pada 10 Zulhijjah itu, iaitu pada hari raya Aidil Adha, sehinggalah pada hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah, iaitu hari Tasyrik yang terakhir. Hari Tasyrik yang terakhir. Jadi Nabi hanya akan makan setelah baginda selesai daripada solat hari raya, barulah Nabi makan. Ini merujuk kepada Aidul Adha. Ini adalah petunjuk Nabi SAW. Jadi kita pun sama. Kalau hari raya puasa, kita makan dulu sebelum pergi solat. Kalau hari raya haji, kita makan selepas kita pulang daripada solat. Itulah petunjuk Rasulullah SAW berkait dengan 2 hari raya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu lil 'aidi in sahha al hadithu fihi, kata Ibnul Qayyim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi untuk menghadiri solat raya. In sahha al hadithu fihi, sekiranya hadis berkenaan hal itu adalah sahih. In sahha al hadis. In sahha al hadis. Sebenarnya perkataan insahal hadis menunjukkan betapa berhati-hatinya Ibnul Qayyim. Ini sifat yang sangat baik sebenarnya. Sifat berhati-hati dalam menisbah sesuatu kepada Nabi SAW. Kalau tuan-tuan perasan, ada orang kita, sebahagian kita pada hari ini, dia main duk cerita je Nabi duk buat ni, Nabi duk kata ni, Nabi duk itu, Nabi duk ini. Main nisbah sahaja kepada Nabi. Soalan yang paling kita utama tanya,
Betul ke tak betul? Betul. Itu perkara asas sekali. Betul ke tak betul apa yang awak katakan itu? Adakah benar Nabi cakap? Adakah betul Nabi buat? Begitu. Tapi tengok telitinya Ibn Al-Qayyim, dia nak bagi tahu yang Nabi SAW mandi sebelum baginda menghadiri solat raya. Tapi beliau kaitkan kenyataan ini insahhal hadis fihi. Sekiranya hadis berkenaannya sahih, maka betul lah Nabi mandi. Maknanya sekiranya tidak, maka tidak. Jadi di sini adanya sifat wara', sifat berhati-hati. Lebih-lebih lagi dalam menyanda, menisbah sesuatu kepada Nabi. Kerana para ulama kita dahulu yang benar-benar berpegang dengan sunnah, mereka amat khawatir kalau mereka nisbah kepada Nabi benda yang tak pasti. Kerana kan ada hadis yang menyebut man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong atas nama aku dengan sengaja, siap sedialah tempat duduknya dalam neraka. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata inna kaziban alayya laysa ka kazibin ala ahad. Sesungguhnya bohong atas nama aku ni tak sama dengan bohong atas nama orang lain. Dan dalam hadis Nabi SAW kata kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang tu dianggap sebagai berbohong apabila dia duduk cerita je apa sahaja yang dia dengar. Jadi dia dengar, dia cerita, dia dengar, dia cerita. Dan lebih bahaya lagi kalau dia nisbah kepada Nabi SAW secara salah. Sebab itu kita kena berhati-hati. Sebab kalau kita menisbah sesuatu secara salah kepada manusia biasa, yang ni tak melibat kesan hukum. Tapi kalau kita bohong atas nama Nabi SAW, nanti orang ingat ini agama, sedangkan ia tidak betul daripada Nabi. Orang amalkan benda yang salah. Betul Nabi kata inna kaziban alayya laysa ka kazibin ala ahad. Bohong atas nama aku tak sama dengan bohong atas nama orang lain. Kadang-kadang dia tak perasan termasuk berbohong tu bila dia main cerita je apa yang dia dengar dan dia nisbah kepada Nabi. Itu pun pembohongan. Berdasarkan hadis kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikira berdusta kalau dia main cerita sahaja apa yang dia dengar. Semua dia dengar dia cerita, semua dia dengar dia cerita. Dia tidak ada tapisan, tak ada filter. Sedangkan agama mengajar kita untuk tapis dahulu. Jadi penulis kitab Ibn Al-Qayyim pun sama. Di sini beliau berhati-hati. In sahhal hadisu fih. Lalu kata Ibn Al-Qayyim, wa fihi hadisani dha'ifan. Pada isu Nabi mandi sebelum menghadiri solat raya, terdapat dua hadis tetapi hukumnya dhaif. Hukumnya adalah dhaif. Walakin akan tetapi sabata an ibni Umar ma'a shiddati ittiba'ihi lis-sunnah annahu kana yaghtasilu yawm al-'id qabla al-khuruj. Akan tetapi kata Ibn Al-Qayyim, telah sabit daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bersama dengan kuat dan sungguhnya Ibnu Umar ni mengikut sunnah Nabi SAW. Maknanya Ibn Al-Qayyim ni dia seakan, walaupun secara tidak langsung macam dia menjadikan perbuatan Ibnu Umar ni sebagai hujah. Kan ada sebahagian ulama ni memasukkan pendapat para sahabat sebagai dalil juga. Tapi ni antara dalil yang tidak disepakati lah. Dalil yang disepakati ada 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tapi qaulus sahabi ke, amal ahli Madinah ke, sadduz zari'ah ke, istihsan ke, istishab ke, apa dia ke, ini semua adalah dalil juga, tapi dalil yang tidak disepakati. Cuma Ibn Al-Qayyim dia seakan menjadikan sebagai suatu sandaran. Dia kata walaupun hadis cerita tentang Nabi mandi sebelum solat raya tu hadis dhaif, ada 2 hadis, tapi sabit riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam keadaan Ibn Umar ni adalah manusia yang sangat kuat mengikut sunnah Nabi SAW. Ibnu Umar merujuk kepada siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Dia adalah anak kepada Umar bin Al-Khattab dan dia adalah adik kepada Hafsah binti Umar, isteri Nabi SAW. Maknanya dia adalah adik ipar kepada Nabi SAW. Dan dia sangat kuat ikut sunnah Nabi SAW. Dan Ibnu Umar ni dia mandi sebelum dia menghadiri solat raya. Jadi maknanya Ibnu Umar ni macam mungkin, mana mungkin Ibnu Umar sebagai seorang yang kuat ikut sunnah Nabi, dia mandi sebelum raya dalam keadaan dia tak tahu ada petunjuk ke tak ada petunjuk daripada Nabi. Mustahil. Maknanya seolah di sisi Ibn Al-Qayyim,
Kalau Ibnu Umar dia mandi sebelum menghadiri solat raya, mesti dia dapat ini daripada Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Di situlah menunjukkan bahawasanya sebelum Ibnu Umar keluar daripada rumah menuju ke tempat untuk mendirikan solat, beliau radhiyallahu anhu mandi juga, iaitu mandi sebelum menghadiri solat raya. Tapi kalau kita buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, memang hal ini termasuk bahawasanya dalam mazhab Syafi'i disebut dalam perbahasan fiqh manhaji sebagai contoh al-aghsalu al-masnunah, mandi-mandi sunat, mandi-mandi yang disunatkan. Antaranya mandi apabila nak menghadiri solat raya. Dalam mazhab Syafi'i ini, apa sahaja solat yang melibatkan keberadaan, kewujudan orang ramai, disunatkan kita mandi sebelum kita hadir. Solat raya ke, solat istisqa ke, solat gerhana ke, solat Jumaat ke, begitu. Tetapi dalam isu ini adalah menjadi sandarannya adalah perbuatan Ibnu Umar. Tak ada hadis yang dhaif berkenaan dengan hal ini. Itu bab mandi. Bab makan sebelum selepas kita dah cerita. Bab mandi sebelum hadir solat kita pun dah cerita baru lepas. Yang ni kita nak tengok Nabi SAW, apa lagi petunjuk Nabi berkait dengan hari raya. Ini dia macam fiqh hari raya jugalah. Perbahasan kita ini adalah fiqh hari raya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju masyian. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah baginda menuju ke tempat salat, iaitu tempat solat raya. Baginda keluar dalam keadaan berjalan kaki, dalam keadaan berjalan kaki. Dan ini walaupun pada zaman itu ada tak kenderaan? Ada kenderaan daripada berupa haiwan-haiwan tunggangan, tetapi Nabi keluar jalan kaki. Sebab itu kata para ulama, afdal bagi kita ni kalau nak pergi ke tempat solat raya jalan kaki, begitu. Tapi macam kita katalah, isu afdal tak afdal ni dia mengikut kepada situasi juga. Kalau masjid tu jauh, tempat tu jauh, maka utama bagi kita adalah dengan menaiki kenderaan. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu, kalau kita ni sebagai contoh jalan kaki kan berpuluh-puluh pula, jadi akan menatijah mendatang bau busuk, menyebab tak selesa kepada para jemaah. Jadi ketika itu afdal bagi kita adalah naik kenderaan. Cuma kalau ikut kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pergi ke tempat salat dengan berjalan kaki. Wal anazatu tuhmalu baina yadayhi, dan dibawanya anazah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anazah di sini adalah tongkat, hadirin sidang jemaah. Tapi kata para ulama, anazah adalah tongkat yang menyerupai batang lembing. Menyerupai batang lembing itu. Cuma dia kecil sedikit atau pendek sedikit. Dan Nabi SAW bawa ia ke tempat salat, iaitu di tanah lapang. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمُصَلَّى, apabila Nabi SAW sampai ke musalla, tanah lapang tersebut, nusibat baina yadayhi, Nabi akan pacakkan tongkat tu di hadapan Nabi SAW. Nabi akan pasakkan dan pacakkan tongkat tu di hadapan Nabi, liyusalli ilaiha, supaya Nabi salat menghadap ke arahnya, dan tongkat itu menjadi apa? Sutrah. Tongkat itu menjadi sutrah. Fa'innal musalla kana izzaka fada'an, kerana musalla pada waktu itu, pada ketika itu adalah fada'. Fada' ni tanah lapang. Lam yakun fihi bina, tak ada terdapat binaan dan bangunan di situ, wala ha'id, tak ada tembok apa semua, tanah lapang. Jadi Nabi pascakkan tongkat tersebut di hadapan Nabi. Nabi salat ke arahnya, menjadikan tongkat sebagai sutrah. Hadirin dan hadirat. Dan disebutkan di sini topik yang baru pula berkait juga dengan hari raya. Wa kana yuakhiru salat Idul Fitri wa yuajjilu al-adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatkan pelaksanaan salat hari raya puasa. Melewatkan pelaksanaan salat hari raya puasa, dan Nabi menyegerakan pelaksanaan salat hari raya korban. Begitu. Nabi lewatkan salat hari raya puasa dan Nabi menyegerakan pelaksanaan salat Aidil Adha. Dan disebutkan di sini, sekali lagi Ibnul Qayyim berhujahkan, dia bukanlah menjadi hujah dalil ke apa, tak, dia menjadi penguat. Dia kata di sini, wa kana ibnu Umar ma'a shiddati ittiba'ihi lis-sunnah
la yakhruju hatta tatlu'a asy-syams. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam keadaan dia sangat kuat mengikut sunnah Nabi SAW, dia tidak keluar daripada rumahnya menuju ke tempat solat sehinggalah setelah terbitnya matahari. Maknanya Ibnu Umar bila dah terbit matahari barulah dia keluar daripada rumahnya menuju ke tempat solat untuk menunai solat hari raya. Itu dalam keadaan dia kuat ikut sunnah. Begitu. Maknanya terbit matahari, bukan terbit fajar, terbit matahari. Bila matahari terbit barulah Ibnu Umar keluar daripada rumahnya untuk menghadiri pelaksanaan solat raya. Dan apa yang Ibnu Umar buat dalam keadaan dia sangat kuat mengikut sunnah, wa yukabbiru min baitihi ilal musalla. Dan Ibnu Umar ini beliau bertakbir daripada rumahnya sampailah ke tempat solat. Dan antara lafaznya adalah sebagaimana yang disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu antara lafaz takbir yang disabit daripada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu berkenaan dengan Ibnu Umar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha ila al-musalla akhadha fi as-salati min ghairi azanin wala iqamatin wala qawli as-salatu jami'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sampai sahaja ke musalla, ke tempat solat raya tu, akhadha fi as-salah, Nabi memulakan solat raya min ghairi azan, tak ada azan solat raya, wala iqamah, tak ada iqamah untuk solat raya, wala qaul, dan tidak adanya sebutan dan ucapan as-salatu jami'ah, tidak ada untuk solat raya. Jadi maknanya apabila Nabi nak mendiri solat raya, tak ada azan, tak ada iqamah, tak ada perkataan as-salatu jami'ah, begitu. Walam yakun huwa wala ashabuhu sallallahu alaihi wasallam yusalluna idzan tahaw atau idzan tahaw ila al-musalla syai'an qabla as-salati wala ba'daha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sampai sahaja ke tempat solat, baginda sebelum solat raya tak ada mendirikan apa solat pun, dan selepas solat raya baginda tak mendirikan sebarang solat pun. Maknanya tak ada solat sunat sebelum raya, tak ada solat sunat selepas raya. Itu maksud dia. Nabi tidak melakukan walam yakun huwa wala ashabuhu yusalluna idzan tahaw ila al-musalla syai'an qabla as-salati wala ba'daha. Nabi tidak melakukan sebarang solat sebelum solat raya dan tidak melakukan sebarang solat selepas solat raya. Maknanya semata-mata solat raya sahaja. Dan di sini diberikan kaifiat solat raya macam mana. Hadis nak dimasuk kepada tajuk yang baru. Hadirin sidang jemaah. Fakana yabda'u bis salati qabla al-khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuk solat raya ni, Nabi memulakan dengan solat dahulu sebelum khutbah. Ini berbeza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat khutbah dulu baru solat, betul atau tidak? Adapun solat 2 hari raya adalah solat dahulu baru khutbah. Manakala solat Jumaat khutbah dulu baru solat. Fakana yabda' bis salati qabla al-khutbah, maknanya solat raya dahulu, selepas selesai solat raya barulah khutbah raya. Fayusalli raka'atain, dan baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat raya sebanyak 2 rakaat. Yukabbiru fil ula 7 takbiratin mutawaliyatin bitakbiratil iftitah. Pada rakaat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 7 kali takbir berturut-turut. Maksudnya 7 kali takbir secara berturut-turut. Baina kulli takbirataini saktatun yasirah. Antara setiap takbir, Nabi akan diam seketika. Maknanya Allahu Akbar, Nabi diam seketika. Kemudian Allahu Akbar, Nabi diam seketika.
Kemudian Allahu Akbar, diam seketika, sehinggalah 7 takbir pada rakaat yang pertama. Dan kata penulis kitab, walam yuhfaz anhu zikrun muayyanun bainat takbirat, tidak terdapat sebarang riwayat yang dikatakan walam yuhfaz di sini, tak ada riwayat yang terpelihara yang menunjukkan bahawasanya antara takbir-takbir itu terdapat zikir-zikir yang khusus. Tidak terdapat. Tapi macam pengamalan kita sebagaimana yang disebut dalam mazhab Syafi'i, antara takbir itu disunat kepada kita untuk berzikir dengan sebutan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan ditambah wala haula wala quwata illa billah. Jadi tidak salah juga diamalkan dengan pandangan sebegitu, kerana memang ada disebut dalam kitab-kitab fiqh. Cuma Ibn Al-Qayyim sebagaimana yang kita tahu, dia ini cenderung kepada amalan mesti ada dalil yang sabit, begitu. Dalil yang sabit. Jadi di sisi beliau tidak ada nas, dalil yang spesifik menyebutkan bahawasanya ada zikir yang tertentu, tapi memadai Nabi diam seketika saja. Dan ada orang bahas angkat tangan ke tak angkat tangan, sebab takbir ni amalan lidah, betul tak? Takbir ni sebutan Allahu Akbar. Diangkat tangan tu sebab apa? Begitu. Satu, sebab dalam solat pun macam tu. Yang kita kata yang wajib adalah takbiratul ihram, dan takbiratul ihram ni di rukun qauli, di perkataan. Tapi mengangkat tangan ketika melafaz takbiratul ihram, hukum dia sunat. Begitu. Lalu penulis kitab dibangkitkan satu isu. Dia kata apa? Wa kana Ibnu Umar ma'a taharrihi lil ittiba' yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Ibnu Umar dalam keadaan dia sangat bersungguh ikut petunjuk Nabi, ikut sunnah Nabi SAW, dan beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir. Itu Ibnu Umar. Mana setiap Allahu Akbar dia angkat tangan, Allahu Akbar dia angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atamma at-takbira akhadha fil qiraah. Nabi SAW apabila telah selesai takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama, maka baginda akan memulakan bacaan. Baginda akan memulakan bacaan. Faqara'a Fatihatal Kitab, dan baginda akan memulakan bacaan surah Al-Fatihah. Baginda akan memulakan bacaan Al-Fatihah. Yang ini wajib. Summa qara'a ba'daha, dan selepas bacaan Al-Fatihah baginda akan membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid. Baginda akan membaca surah Qaf fi ihda ar-rak'atain, pada rakaat yang pertama. Manakala wa fil ukhra, maka pada rakaat yang lagi satu Nabi akan membaca surah Iqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar. Nabi akan membaca surah tersebut. Wa rubbama qara'a fihima, dan kadangkala Nabi SAW dalam 2 rakaat salat raya baginda akan membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ini pada rakaat yang pertama. Ini sama macam salat Jumaat, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan pada rakaat yang kedua baginda akan membaca Wahal ataka hadisul ghashiyah. Wahal ataka hadisul ghashiyah. Sahha anhu hadha wa hadha. Kedua-dua riwayat sahih. Kadang Nabi baca Qaf dan Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Kadang Nabi baca Sabbihisma rabbikal a'la serta Hal ataka hadisul ghashiyah. Walam yasihha anhu ghairu zalik. Selain daripada riwayat yang dua ini, 2 surah yang ini dibaca tidak sahih. Ini dari sisi Ibn Al-Qayyim. Fa idza faragha atau farigha min al-qira'ah kabbara wa raka'. Apabila Nabi SAW selesai membaca surah Al-Fatihah dan surah yang kita telah sebutkan tadi, maka baginda pun bertakbir lalu baginda rukuk. Ini namanya takbir perpindahan. Kan saya sebut sebelum ini, takbir dalam solat ada 2. Yang pertama takbiratul ihram,
Yang kedua adalah takbir perpindahan. Takbir perpindahan daripada satu rukun ke rukun yang lain. Jadi Nabi daripada satu rukun iaitu berdiri tegak, Nabi berpindah daripada berdiri tegak kepada rakaat dan Nabi melafaz Allahu Akbar. Itulah dia takbir perpindahan. Kemudian disebutkan di sini, summa idza akmala rak'ah, kemudian apabila baginda selesai satu rakaat, wa qama minas sujud, dan baginda bangun daripada sujud kali yang kedua itu, kabbara khamsan mutawaliyah, Nabi pula bertakbir pada rakaat yang kedua daripada solat raya sebanyak 5 kali takbir. Jadi solat raya ni rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Bismillah. Fa idza akmala at-takbira akhadha fil qira'ah, dan apabila baginda telah menyempurnakan takbir sebanyak 5 kali, maka baginda pun memulakan bacaan surah. Baginda memulakan bacaan surah, iaitu Nabi baca Al-Fatihah dan kemudiannya Nabi SAW membaca Sabbihi hal ataka hadisul ghashiyah atau iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, gitu. Dan disebutkan di sini oleh penulis kitab, selepas selesai solat apa yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akmala as-salata insarafa faqama muqabilan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda telah selesai solat raya, insaraf, maka baginda beredar. Maknanya baginda bangun. Faqam, baginda berdiri, muqabilan nas, baginda berdiri dan baginda menghadap atau baginda berhadapan dengan orang ramai. Maknanya lepas selesai solat raya, Nabi pun beredar, maknanya Nabi bangun dan Nabi berhadap dengan, Nabi menghadap orang ramai. Wan nasu julusun ala sufufihim, dan jemaah-jemaah yang hadir pada waktu itu, mereka semuanya duduk dalam saf-saf mereka. Mereka duduk dalam saf-saf mereka. Faya'izuhum wa yusihim. Nabi SAW memberi mau'izah, peringatan kepada mereka, dan Nabi SAW memberi wasiat kepada mereka. Maknanya peringatan dan pesanan, hadirin dan hadirat. Dan dalam khutbah ini adalah khutbah. Ini maksudnya bermulalah khutbah. Bila Nabi menghadap ke orang ramai, Nabi memberi mau'izah, Nabi memberi wasiat, Nabi memberi peringatan dan pesanan. Wa ya'muruhum wa yanhahum, Nabi bagi arahan kepada mereka dan Nabi bagi larangan kepada mereka. Wa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'mura bi syai'in amara bih. Apabila Nabi SAW nak memutuskan sesuatu, baginda akan memberhentikannya, atau Nabi SAW nak menyuruh sesuatu pada ketika itu, baginda akan menyuruh ke arahnya. Au ya'mura bi syai'in amara bih. Maknanya Nabi kalau maknanya dalam khutbah tu, kalau Nabi nak suruh, waktu tu juga Nabi bagi tahu. Kalau nak mengarah, waktu itu juga Nabi akan mengarah. Kalau nak menghentikan, waktu itu juga Nabi akan menghentikan. Walam yakun hunaka minbarun yarqa alaih, dan tidak terdapatnya pada waktu itu di situ mimbar untuk Nabi naik. Tidak terdapat di situ mimbar untuk Nabi naik. Sebab ni adalah di tanah lapang, dan ia tidak di masjid, dan mimbar pada ketika itu adalah di masjid. Wa innama kana yakhtubuhum qa'iman 'alal ard, akan tetapi Nabi menyampai khutbah kepada semua jemaah pada ketika itu, baginda berdiri di atas tanah saja. Maknanya berdiri di atas tanah, tidak di atas mimbar. Wa kana yaftatihu khutabahu kullaha bilhamdulillah. Nabi SAW membuka khutbah-khutbah baginda keseluruhannya adalah dengan menyebut Alhamdulillah. Mesti begitu. Walam yuhfaz anhu fi hadisin wahidin annahu iftataha khutbatail aidain bitakbir. Dan tidak ada riwayat yang terpelihara
walau satu hadis pun yang menunjuk bahawasanya Nabi memulakan dua khutbah raya ini dengan takbir. Tak. Ada sebahagian dia mulakan khutbah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Tapi kata Ibnul Qayyim, tidak dipelihara daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walau satu hadis pun yang menunjuk Nabi khutbah di dalam dua solat raya ini atau dua khutbah raya ini dengan lafaz takbir. Sebaliknya, dalam keseluruhan khutbah Nabi, khutbah Jumaat ke, khutbah raya ke, Nabi akan memulakan khutbah dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan disebutkan di sini, hadirin sidang jemaah yang saya muliakan, وَرَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ وَأَنْ يَذْهَبَ. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Rakhasa ni memberi rukhsah. Dan rukhsah adalah keringanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada orang yang telah menghadiri salat hari raya untuk dia duduk mendengar khutbah atau untuk dia beredar. Untuk dia beredar ada keringanan. وَرَخَّصَ لَهُمْ إِذَا وَقَعَ الْعِيدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَجْتَزِئُوا بِصَلَاةِ الْعِيدِ عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ. Ini yang selalu menjadi isu. Dan Nabi SAW juga memberi keringanan kepada para jemaah apabila berlakunya hari raya pada hari Jumaat untuk mereka berpada dengan menghadiri solat raya sahaja dan tidak perlu pula menghadiri solat Jumaat. Dan pandangan ni adalah berbeza dengan mazhab Syafi'i, hadirin sidang jemaah. Tetapi di negara kita ini kebiasaan berlaku. Hari raya jatuh pada hari Jumaat. Jadi timbul pula isu, kalau dah hadir solat raya, perlukah hadir solat Jumaat, begitu. Tapi kalau saya secara peribadi adalah kita ikut apa ketetapan ulil amri. Kita ikut apa ketetapan ulil amri. Ulil amri itu dia ada dan dia wujud bukan tanpa sebab. Dia ada untuk menyatukan umat Islam. Itu peranan dia. Dan kita sebut dalam Quran, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta ulil amri dari kalangan kamu. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullahu rahmatal abrar, beliau kata ulul amri ini ada dua maksud. Maksud yang pertama, ulul amri adalah para umara, itu para pemerintah. Manakala yang kedua, ulul amri adalah para ulama. Jadi ulul amri itu umara wal ulama. Ini disebut oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Jadi kalau macam contoh di Kuala Lumpur kita ini, pihak berautoriti agama dia telah tetapkan walaupun solat raya berlaku pada hari Jumaat dan kita telah mendirikan solat raya, masih lagi kita diwajib menghadiri solat fardu Jumaat ikut ketetapan yang ditetap oleh pemerintah negeri, hadirin sidang jemaah. Tapi kalau ada satu negeri yang mana pihak autoritinya berpendapat kalau dia telah melakukan solat hari raya, maka tidak wajib kepada dia solat Jumaat, maka terpulang. Itu adalah ikut kepada negeri tersebut, begitu. Jadi bila kita meraihkan hal ini, kerana masing-masing ada undang-undang, orang kata akta yang berbeza sebenarnya. Dan kita sebagai marhain, sebagai awam, mengikut apa ketetapan pemerintah, begitu. Hadirin sidang jemaah. Dan ia bukannya perintah dalam bab maksiat. Ini perintah dalam bab yang bukan maksiat, jadi wajib dipatuhi, hadirin dan hadirat. Baik. Dan perbahasan yang berikutnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhalifu at-tariqa yawm al-'id. Fayazhabu fi tariq wa yarji' fi akhar. Nabi SAW akan melalui jalan yang berbeza pada hari raya. Baginda pergi ke tempat salat melalui jalan lain dan baginda pulang daripada tempat salat melalui jalan yang lain. Begitu.
Macam kita pada hari ini, kemungkinan sebahagian besar kita tidak salat di tanah lapang, tidak salat di musalla, tapi kita menghadiri salat raya di masjid-masjid. Betul atau tidak? Kita menghadiri salat raya di masjid-masjid. Jadi kalau kita nak mengikut sunnah Nabi SAW, dan kalau kita buat, kita dikira berpahala. Maknanya kita pergi ke masjid melalui jalan yang berbeza dan kita balik daripada jalan yang berbeza. Tetapi kenapa Nabi buat perkara tersebut? Apa hikmah di sebaliknya? Maka dikatakan di sini, faqila, ada pendapat yang menyatakan liyusallim ala ahli tariqain, untuk Nabi mengucapkan salam kepada penduduk setiap dua jalan tersebut. Maknanya kalau Nabi lalu jalan yang satu ni, pergi ke tempat salat, Nabi akan jumpa orang lain. Dan kalau Nabi balik daripada tempat salat, pulang ke rumah dengan jalan yang lain, Nabi akan bertemu dengan orang lain juga, bertemu dengan orang lain pula. Jadi kat situ Nabi boleh membagi salam kepada orang yang berbeza-beza, begitu. Tapi kalau kita pergi ke masjid naik kereta, mana nak bagi salam kepada orang? Hadirin dan hadirat, maka tak tercapai juga tujuan tersebut kalau ikut kepada hikmah ini. Tetapi ada juga hikmah yang lain. Kenapa kita melalui jalan yang berbeza, pergi jalan lain, balik jalan lain? Maka dikatakan di sini liyanal barakatuhu al-fariqain, untuk dua kumpulan yang berada di dua jalan yang berbeza tu mendapat keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapat keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pendapat yang menyebutkan liyaqdiya hajah man lahu hajah minhuma, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan atau melunaskan keperluan mereka yang ada hajat daripada kedua-dua jalan tersebut. Mungkin bila Nabi pergi ke tempat salat lalu satu jalan ni, Nabi tunaikan hajat mereka yang ada di situ. Bila Nabi balik lalu jalan yang lain, maka orang yang Nabi terserempak, Nabi tunaikan pula hajat dia di tempat tersebut. Hadirin sidang jemaah. Dan waqila liyazhar atau liyuzhira sya'air al-islami fi sairil fijaj wa turuq, untuk Nabi SAW menzahirkan syiar-syiar Islam pada keseluruhan tempat dan jalan-jalan laluan yang baginda lalu. Waqila, ada juga pendapat yang lain, liyaghidhal munafiqina bi ru'yatihim 'izzatil islami wa ahlihi wa qiyam sya'airih, untuk menggerunkan atau menakutkan golongan munafik apabila mereka melihat akan izzah, iaitu keagungan Islam dan ahlinya, serta untuk menegak mendirikan syiar-syiar Islam. Waqila, ada pendapat lain yang menyatakan lituksir syahadatul biqa, untuk memperbanyakkan penyaksian daripada tanah-tanah yang dilalui ini. Maknanya apabila kita lalu banyak tempat, maka tempat tu akan menjadi saksi kepada kita di akhirat atas amalan kita di situ. Tu yang ada istilah yang ulama-ulama kita kata tu, kalau kita banyakkan tempat solat, sini solat, kejap ke sini, kejap ke sini, tempat-tempat tu menjadi saksi kepada kita di akhirat. Fa inna zahiba ila al-masjidi aw al-musalla ihda khutwatayh tarfa'u darajah wal ukhra tahuttu khati'ah hatta yarji'a ila manzili. Ini kerana orang yang pergi ke masjid atau dia pergi ke musalla, salah satu langkahnya akan mengangkat darjatnya, manakala satu lagi langkah kakinya akan menghapuskan dosanya, sehinggalah dia pulang ke rumah dia. Waqila, ada pendapat yang lain, kata Ibn Al-Qayyim, wa huwa al-asah, dan inilah pendapat yang paling sahih, innahu lizalika kullih, sesungguhnya kesemuanya itu adalah hikmah daripada perbuatan Nabi SAW, pergi ke masjid dengan jalan yang berbeza dan balik daripada masjid dengan jalan yang berbeza. Maknanya pendapat yang paling sahih, semua yang kita sebut sebelum-sebelum ni semuanya betul. Macam tu.
Maknanya untuk memberi salam kepada penduduk di dua-dua jalan, untuk mereka mendapat berkat Nabi, untuk Nabi melunaskan hajat orang yang ada hajat, untuk baginda menzahirkan syiar Islam, untuk menggerunkan golongan munafik, untuk memperbanyakkan penyaksian daripada tanah-tanah bumi. Begitu. وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْحِكَمْ الَّتِي لَا يَخْلُو فِعْلُهُ أَنْهَا. Dan banyak lagi hikmah-hikmah lain yang disebutkan berkenaan dengan hal ini. Hadirin sidang jemaah. Kemudian kita masuk sedikit sebelum kita beralih kepada fasal yang baru. Hadirin sidang jemaah. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bertakbir bermula daripada salat subuh pada pagi Arafah sehinggalah kepada waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir dengan lafaz Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah dari sudut pengajaran dan pemakluman. Cuma sebenarnya kalau kita mempelajari seni dalam penulisan, kalau disebut waqila atau waruwiya, ini adalah sirah tamrid. Sirah tamrid. Maknanya zahir seolah sebahagian penulis kitab dia tidak menjazamkan hadis ni sahih. Waruwiya dikatakan atau diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya baginda bertakbir, maknanya ini dipanggil sebagai takbiratul Aid, takbir raya. Ini adalah merujuk bila kita kata pada pagi hari Arafah. Ini hari raya apa? Ini hari raya korban, betul tak? Ini hari raya haji. Jadi maknanya kalau untuk hari raya haji, takbir selepas salat ia bermula apabila masuknya subuh hari Arafah. Itu pada 9 Zulhijjah. Kadang orang ingat kita ni, orang kita ingat takbir ni adalah pada malam raya saja. Itu betul, tapi itu untuk raya puasa. Lalu dia akan jadi pelik. Dia akan jadi pelik apabila dia melihat ada imam contohnya pada subuh pagi Arafah tu, subuh hari Arafah tu, pada subuh 9 Zulhijjah, lepas imam solat subuh, maka imam pun Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dia jadi pelik. Ni ajaran sesat mana pula, dia kata. Asal pelik je sesat, dia tak pernah dengar je sesat. Itu sebahagian orang kita, malang je lah. Tapi rupanya ini ada dilaku oleh Nabi SAW. Dan hadis ini diriwayat oleh Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi. Dan sebenarnya inilah pegangan mazhab Syafi'i. Inilah pegangan mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Fiqh Manhaji, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, tuan-tuan akan jumpa kenyataan ini bahawasanya takbir untuk hari raya haji bermula pada subuh hari Arafah. Bukan pada malam raya. Bermula pada subuh hari Arafah. Jadi jangan pelik. Sebab kadang-kadang orang kita ni pelik. Serupanya, lepas tu dia kata ini bukan mazhab Syafi'i ni. Masalahnya, baca ke tidak kitab mazhab Syafi'i ni? Kadang orang yang duk kata bukan, dia pun tak baca pun sebenarnya. Dia anggap pelik je. Macam kita duk ajar, kita duk kata kalau kita selepas selesai solat witir, disunatkan kepada kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dia kata ni ajaran mana pula? Tengok buka dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, semua dia sebut. Dalam Fiqh Manhaji dia sebut. Jadi ini kadang-kadang kita tengok sebenar hadirin sidang jemaah. Boleh dikata sebenarnya mazhab Syafi'i ni dia antara mazhab yang paling dekat dengan sunnah Nabi SAW. Maknanya bukanlah kita nak kata dia mazhab yang kata tak ikut dalil ke apa. Tak. Dia paling kuat, paling dekat, paling hampir hadirin antara dengan sunnah Nabi SAW. Jadi sebab itu kalau kita tengok, kita takkan mudah-mudahnya nak kata ni ajaran mana, pahaman mana. Tak betul begitu hadirin dah ada. Sebenarnya memang ada.
Memang ada sandaran dia. Jadi sama juga dengan isu kita ini. Nabi SAW memulakan takbir raya untuk hari raya haji apabila masuknya waktu fajar, waktu subuh pada pagi Arafah. Dan bila ia tamat pada waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir. Hari tasyrik dikatakan adalah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi maknanya hari yang ke-13 Zulhijjah tu, maknanya selepas solat asar tu masih ada lagi. Selepas solat asar tu masih boleh bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan inilah yang Allah kata, kan dalam Quran Allah kata dua, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan satu lagi Allah kata wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ayyam ma'dudat. Jadi ayyam ma'dudat adalah hari tasyrik. Maknanya dan banyakkanlah sebut nama Allah pada hari-hari ma'dudat, iaitu hari-hari tasyrik yang 3, dan ayyam ma'lumat merujuk kepada hari-hari yang terawal bulan Zulhijjah, 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Jadi sebab itulah timbul perbahasan takbir mutlak muqayyad ataupun takbir mursal dan muqayyad. Ini antara yang dibahas oleh para ulama. Tapi kita kata Nabi SAW bertakbir selepas salat, bermula daripada subuh hari Arafah sehinggalah kepada selepas asar pada hari tasyrik yang terakhir. Kemudian kita masuk sedikit hadirin sidang jemaah sebelum saya tutup dalam lebih kurang 6 minit sahaja lagi. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf. Fasal berkenaan petunjuk Nabi tentang salat gerhana. Salat gerhana. Kita tahu bahawasanya gerhana terbahagi kepada dua. Ada gerhana bulan dan ada gerhana matahari. Dan al-kusuf adalah gerhana matahari. Tuan-tuan akan dengar ada dua istilah yang berbeza. Yang pertama kusuf dengan kaf. Satu lagi khusuf dengan kha. Jadi al-kusuf kaf dengan al-khusuf kha. Kalau al-kusuf merujuk kepada gerhana matahari, maka al-khusuf merujuk kepada gerhana bulan. Sebab itu dalam Quran Allah kata wa khasafal qamar, wa khasafal qamar. Manakala kusuf adalah matahari. Lamma, tengok, lamma kasafati syamsu, tengok, kasafa asyamsu, apabila berlaku gerhana matahari, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid musri'an fazi'an yajurru rida'ah. Apabila berlaku gerhana matahari, Rasulullah SAW keluar daripada masjid dengan begitu pantas. Musri' ni laju. Fazi'an, dan Nabi keluar dalam keadaan takut dan terkejut. Wa kana kusufuha fi awwalin nahari ala miqdari rumhaini aw salasah min tulu'iha, dan keluar atau berlakunya gerhana ni pada awal siang, pada tempoh 2 rumah. 2 rumah ni ibarat 2 lembing, hadirin sidang jemaah, atau 3 daripada terbitnya matahari. Fataqaddama fasalla rak'atain, maka Nabi pun pergi ke depan dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat 2 rakaat. Dan ini adalah solat gerhana. Dan solat gerhana termasuk dalam kategori solat sunat yang dituntut berjemaah. Solat sunat yang dituntut berjemaah. Dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja' oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, ada 5 solat sunat yang dituntut berjemaah. Ada 5 solat sunat yang dituntut berjemaah. Yang dituntut berjemaah tu maknanya yang disunatkan berjemaah. Maknanya 5 solat sunat yang disunatkan berjemaah. Yang pertama adalah solat hari raya puasa. Yang kedua adalah solat hari raya korban. Yang ketiga solat gerhana matahari. Yang keempat solat gerhana bulan.
Dan yang kelima adalah salatul istisqa, salat istisqa. Berdoa kepada Allah, minta Allah turunkan hujan. Itulah dia istisqa. Kelima-lima salat ni dituntut berjamaah. Dan Nabi SAW mendirikan salat 2 rakaat. Qara'a fil ula bi fatihatil kitab wa suratin tawilah. Nabi membaca pada rakaat yang pertama surah Al-Fatihah dan satu surah yang panjang. Surah yang panjang. Ni gerhana apa tadi? Gerhana matahari. Maknanya siang hari lah. Tapi Nabi baca surah yang panjang. Wa jahara bil qiraah. Dan Nabi SAW menjaharkan bacaan. Nabi baca secara kuat macam solat Jumaat, macam solat raya. Walaupun isu ini iaitu solat gerhana matahari dibaca kuat ke dibaca perlahan, dalam mazhab Syafi'i berlaku khilaf. Tapi sebenarnya kedua-dua ada pandangan dalam mazhab. Maknanya nak baca kuat pun boleh, nak baca pelan pun boleh. Tapi gerhana bulan dibaca kuat. Gerhana matahari khilaf. Ini dalam mazhab lah, mazhab Syafi'i. Jadi kita boleh dalam di sisi Ibnul Qayyim dibaca secara kuat. Wa jahara bil qiraah, sama macam solat Jumaat, sama macam solat 2 hari raya. Summa raka'a fa atala ruku'. Kemudian Nabi rukuk dan Nabi lamakan rukuk. Kemudian Nabi bangun daripada rukuk. Summa rafa'a ra'sahu minar rukuk. Nabi bangun daripada rukuk. Wa shalla fa atala al-qiyama wa huwa duna al-qiyam al-awwal. Dan Nabi salat lagi. Maknanya 2 kali qiyam. 2 kali qiyam. Dan qiyam yang kedua ni tempohnya pendek sedikit daripada qiyam yang pertama. Qiyam yang kedua tempohnya pendek sedikit daripada qiyam yang pertama. Wa qala lamma rafa'a ra'sah. Dan Nabi SAW apabila Nabi mengangkat kepala baginda daripada rukuk, Nabi akan membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Summa akhadha fil qiraah. Kemudian Nabi pun membaca surah. Summa raka'a. Kemudian Nabi rukuk dan Nabi melamakan rukuk. Wa huwa duna ruku' al-awwal. Dan rukuk yang kedua ni adalah rukuk yang berbeza dengan rukuk yang pertama. Summa rafa'a ra'sahu minar ruku'. Summa sajada. Kemudian Nabi bangun daripada rukuk, kemudian Nabi sujud dan Nabi melamakan sujud. Summa fa'ala fil rak'atil ukhra misla ma fa'ala fil ula. Kemudian pada rakaat yang kedua Nabi buat sama seperti rakaat yang pertama. Jadi solat gerhana adalah solat yang mempunyai 2 qiyam dan 2 rukuk. Adapun sujud 2 kali je lah. Sujud macam biasalah 2 kali. Tapi ada 2 qiyam, ada 2 rakaat pada rakaat pertama, dan pada rakaat yang kedua pun sama. 2 qiyam dan 2 rakaat. Cuma ketika qiyam, bacaan surah yang pertama lebih panjang daripada bacaan yang kedua, dan ketika rakaat yang pertama lebih lama daripada rakaat yang kedua. Jadi di sini ada satu faedah, hadirin sidang jemaah. Kita dalam perbahasan fiqh, kita ada sebut sesuatu yang dinamakan sebagai syurutul qudwah, syarat-syarat mengikut imam. Syarat-syarat mengikut imam. Dan dalam mazhab Syafi'i, antara syarat mengikut imam, hendaklah nazam antara salat imam dengan salat makmum itu selari. Wa ayyatawafaqa nazmu salatihima. Nazam kedua-dua salat mereka itu mesti selari. Tuan-tuan mungkin biasa dengar tentang satu istilah. Kalau kita ni di masjid sebagai contoh, kita baru lepas salat isyak berjemaah bersama dengan imam. Kemudian kita dah selesai, kita pergi di belakang tiang, kita nak buat solat ba'diyah. Solat ba'diyah 2 rakaat, ba'diyah isyak. Tiba-tiba ada orang berdiri sebelah kita, dan dia itu pula, dia tak sembahyang isyak lagi. Dia melakukan solat isyak. Maknanya dia sebagai makmum melakukan solat isyak, kita sebagai imam melakukan ba'diyah isyak. Jadi soalan saya, boleh tak kalau makmum ni ikut imam tu? Sah tak jemaah? Kita kata boleh dan sah, kerana nazam dia selari. Maknanya yang ni 2 rakaat, kawan tu dia ikut imam sampai 2 rakaat. Bila imam bagi salam, dia pun bangunlah menyempurnakan baki 2 rakaat lagi untuk solat isyak dia. Tetapi
Kalau kita masuk ke dalam masjid untuk solat zuhur sebagai contoh, di depan kita ada orang yang sedang solat gerhana, boleh tak kita ikut menjadi makmum dia? Yang ni tak boleh lah. Kalau kita nak solat zuhur, kita ikut imam, yang mana imam tu dia sedang solat gerhana matahari. Yang ni tak boleh, sebab nazam solat tak sama. Sebab dia ada dua qiyam, dia ada 2 rakaat. Yang kita ni solat macam biasa. Sama juga situasi kalau kita nak solat asar, kita menjadi makmum kepada imam yang solat jenazah. Boleh ke tak boleh kita ikut? Tak boleh juga. Solat jenazah lagi lah, rakaat apa tak ada, rakaat pun tak ada. Lagi kita imam Allahu Akbar, kita ikutlah. Pak dia Allahu Akbar kali kedua, kita tak tahu nak buat apa. Kita nak rakaat, dia takbir kedua. Kemudian kita Allahu Akbar, kita tak ada sami Allahu liman hamidah ke? Tak. Dia takbir yang ketiga. Sebab dia solat jenazah, kita yang solat fardu. Yang ni tak boleh. Tapi kalau macam saya sebut, kalau imam tu dia solat ba'diyah, solat sunat, kita nak ikut dia solat fardu, ini tidak ada masalah. Hadirin sidang jemaah, yang ni dibolehkan. Jadi itulah sedianya Nabi SAW pada rakaat yang kedua pun Nabi melakukan perkara yang sama. Jadi saya nak memadai sekadar itu sebelum kita sambung lagi pada kelas akan datang. Hadirin sidang jemaah, saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.